Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. InsyaAllah pada pagi ini kita akan terus kepada ayat yang kedua, sambungan kepada ayat pertama yang telah kita bicarakan pada subuh hari semalam, yang mana pada ayat yang kedua ini Allah Subhanahu wa taala telah mengkhabarkan kepada kita, Allah menjelaskan kepada kita bahawa Al-Quran yang telah Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sifatnya yang kedua adalah qayyimah, iaitu yang tetap benar ataupun yang tetap lurus. Kemudian pada ayat yang kedua ini Allah Subhanahu wa taala nak jelaskan kepada kita, Allah nak bagi tahu kepada kita dua fungsi ataupun dua tujuan Al-Quran itu Allah Ta'ala turunkan. Tujuan yang pertama Al-Quran itu Allah Ta'ala turunkan adalah pada ayat liyunzira ba'san syadidan min ladunhu. Okey, liyunzir maksudnya adalah untuk memberikan, unzir ni adalah untuk sentiasa memberikan peringatan, memberikan amaran, menakut-nakutkan dengan azab yang sangat dahsyat di sisi Allah. Jadi itu fungsi Al-Quran yang pertama. Sebab tu ayat-ayat di dalam Al-Quran kadang-kadang ayat-ayatnya berbentuk menakut-nakutkan manusia. Maka di antara yang manusia takut adalah ba'san, iaitu azab syadidan, azab yang sangat dahsyat. Jadi fungsi Al-Quran yang pertama adalah untuk memberikan amaran, memberikan ancaman. Jika buat sesuatu yang salah, buat sesuatu yang tidak selari dengan Allah, selari dengan Al-Quran, maka ia diancam dengan azab yang sangat dahsyat. Yang kedua, fungsi Al-Quran yang kedua, kalau kita tengok di dalam nota tu, siapa yang ada nota secara bercetak, boleh lihat pada muka surat yang ke-18. Ya, pada muka surat yang ke-18, kita akan mendapati fungsi yang kedua Al-Quran adalah wa yubashshir. Okey. Wa yubashshir, ia adalah kata kerja present tense, iaitu kata kerja sekarang. Okay. Dalam Al-Quran, kalau Allah menggunakan kata kerja yang sekarang berlaku, ia membawa kepada makna berterusan sampai bila-bila. Jadi Allah mengatakan fungsi Al-Quran yang kedua adalah wa yubashshira, dan adalah untuk memberikan berita gembira. Wa yubashshir, memberikan berita gembira. Kepada siapa yang akan dapat berita gembira ni? Al-mu'minin, orang-orang yang beriman. Bukan sekadar dia beriman, tetapi alladzina ya'maluna as-salihat. Dalam masa yang sama, kalau kita baca pada ayat itu, Allah mengatakan mereka itu juga adalah yang melakukan amal-amal yang salih. Tengok pada ayat ni. Sekejap saya buka satu lagi nota. Okey, bagi siapa yang tidak ada nota secara bercetak, tuan-tuan boleh tengok nota bentuk PowerPoint yang saya bentangkan, ya. Okey. Jadi kita pergi kembali kepada ayat yang kita tengok ayat yang kedua. Okey, sekejap. Okey, tadi ada lari sikit ayat dia. Okey. Kalau di belakang nampak tak? Kalau saya gunakan
Kejap ha? Oh, sana ada. Kalau belakang nampak nota depan. Kejap Okey. Kita tengok muka surat yang ke-18. Okey, kita kembali kepada fungsi Al-Quran yang kedua. Okey. Fungsi Al-Quran yang kedua adalah untuk memberikan berita gembira kepada orang yang beriman. Tapi bukan beriman saja. Dia mesti sentiasa melakukan amal-amal yang soleh. Apa berita gembira itu? Diterangkan oleh Allah, anna lahum ajran hasana. Okey, dia akan mendapat balasan yang baik. Okey. Dalam ayat ni, cuba kita perhatikan ringkasan dia dalam nota yang ada diberi pada tuan-tuan dan puan-puan, telah dibuat ringkasan daripada ayat 2 itu, dua fungsi Al-Quran. Okey, kita kembali kepada dua fungsi Al-Quran. Jadi, kalau kita baca Quran, setiap hari kita baca Quran, apa kita nak dari Quran? Ataupun apa yang kita dapat sesuatu dari Al-Quran? Kalau kita baca, kadang-kadang baca ayat Quran, kita rasa takut. Kita takut kalau kita buat dosa. Kita takut kalau kita tak ikut apa yang Allah kata. Maknanya tercapailah salah satu fungsi Al-Quran, iaitu adalah untuk memberikan peringatan kepada kita. Allah kata jangan buat, Allah kata nanti dapat neraka begini. Kalau kita baca, kita rasa terancam ni. Maka sampailah kepada objektif turunnya Al-Quranul Karim. Kalau zaman dulu, zaman Nabi dulu, ketika mana turunnya ayat Quran ni, ada manusia-manusia yang berada dalam keadaan mensyirikkan Allah. Maka mereka ini sangat rasa terancam. Tetapi Al-Quran bukan hanya menakut-nakutkan, tetapi Al-Quran juga dia sentiasa memberikan harapan kepada kita dengan dia memberikan berita yang baik kepada kita. Jadi kalau kita baca Quran, kita rasa mula-mula takut, tapi kadang-kadang kita rasa bestnya, kita rasa macam dapat nikmat, kita rasa nak masuk syurga. Kita rasa nak kejar rahmat Allah ni, nak dapat pahala dari Allah ni, maknanya tercapailah objektif kita baca Quran tu. Terfaham tak maksudnya? Maksudnya Al-Quran ini cara Allah didik kita. Kadang-kadang Allah menakut-nakutkan, dan kadang-kadang Allah Ta'ala memberikan kita 1000 harapan. Kita ada cita-cita yang sangat tinggi untuk masuk syurga. Itulah di antara fungsi Al-Quranul Karim. Dekat sini kita belajar pendekatan yang Allah gunakan bukan hanya pada kita. Kalau dalam hidup ni, kita tak boleh hanya kata neraka. Kan kita biasa tengok kan, guna pendekatan. Kita hanya cerita tentang azab Allah. Tetapi pendekatan dalam menyampaikan dakwah, kita juga perlu menyebutkan tentang apa? Rahmat Allah, pahala dari Allah dan sebagainya. Kemudian cuba kita perhatikan pada penghujung ayat yang kedua. Pada ayat yang kedua, Allah Ta'ala memberitahu kepada kita ada dua ciri manusia yang dia akan rasa gembira nanti di hari akhirat. Siapa dia? Al-Mu'minin. Dia adalah orang yang beriman. Al-Mu'minin tu maksudnya orang yang beriman. Tapi dia beriman saja ke? Dalam hidup ni tak cukup kalau kita hanya kata saya beriman pada Allah, saya beriman kepada 6 rukun iman. Tak cukup. Sebab itu Allah tambah di belakangnya alladzina ya'malunas salihat, iaitu orang yang sentiasa melakukan amal-amal yang salih. Boleh faham tak maksudnya? Maksud dia, Allah bagi tahu kepada kita, kalau kita nak gembira nanti bertemu dengan Allah, kita rasa gembira hidup ni, maka kita perlu buat dua perkara. Yang pertama, allazi al-mu'minin. Kita kena beriman dulu. Beriman kepada 6 rukun iman. Percaya dengan yakin kepada 6 perkara tu. Percaya tentang Allah, Rasul, kitab-kitab, hari akhirat dan sebagainya. Termasuk qada dan qadar. Kita beriman.
Dalam masa yang sama tak cukup kita hanya beriman, tetapi Allah menambah perkataan selepasnya, mereka yang sentiasa ya'maluna as-salihat. Okey, cuba perhatikan perkataan as-salihat. Perkataan as-salihat selepas perkataan ya'malun. Okey, jumpa? Okey. Kenapa? Kalau kita tengok terjemahan ni, dia akan bawa maksud macam ni. Okey, cuba kita tengok perkataan amal yang salih. Jumpa tak perkataan as-salihat? Okey. Kenapa selalu kita jumpa macam ni? Kenapa kita selalu jumpa buat amal tapi amal salih? Macam kita baca surah Wal Asri kan, illal ladzina amanu wa amilu as-salihat. Kenapa ada perkataan amal dan kenapa ada perkataan salih? Menunjukkan bahawasanya bukan semua amal yang kita buat dia salih. Ada amal yang dia tak salih, tetapi untuk bertemu dengan Allah, sebab kita dah kata bahawa penutup surah Al-Kahfi cerita tentang pertemuan kita dengan Allah. Kalau kita nak gembira bertemu dengan Allah, maka kita kena buat amal, sentiasa beramal. Tapi amal tu apa? Amal itu mesti salihat, salih. Okey. Apa ciri-ciri amal itu salih? Ciri-ciri amal itu menjadi salih. Yang pertama, dia mesti ikhlas. Kalau dia datang masjid, dia buat amal tak? Ya, dia beramal. Apa amal dia? Amal datang ke masjid. Tapi amal datang ke masjid tu salih tak? Jadi salih tak? Amal itu datang ke masjid tak akan jadi salih kalau tak cukup syarat. Syarat amal salih apa dia? Yang pertama mesti ikhlas, datang kerana Allah, datang cari rahmat Allah. Yang kedua, mesti mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia akan jadi salih. Sebab tu kita jumpa banyak dalam Quran. Kalau Allah sebut perkataan amanu, dia akan tambah perkataan wa'amil, beramal. Tapi amal yang mana? Amal yang salih. Jadi amal kalau nak jadi salih, mesti amal itu dia mesti ikhlas dan dia ikut amal itu bersesuaian dengan apa yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila kita baca Al-Quran, seperti mana suratul Kahfi contohnya, maka kadang-kadang kita rasa macam berubah air muka kita, takut kita nak masuk neraka ni. Takut kita baca kisah-kisah umat-umat terdahulu yang telah Allah binasakan. Kita takut nak Allah Ta'ala murka. Kita telah mencapai fungsi Al-Quran itu yang pertama. Dan kadang-kadang kita baca Al-Quranul Karim tu, kita rasa muka kita berubah menjadi gembira. Kita rasa impian kita, cita-cita kita menjadi tinggi. Sebab apa? Sebab kita baca ayat Quran yang Allah kata, pahala di sisi Allah ini besar, rahmat Allah, dapat keampunan, dapat syurga. Syurga tu pula diterangkan bentuknya bagaimana. Kita rasa macam gembira sangat. Tetapi nak gembira tu, jangan lupa di belakangnya ada apa? Al-mu'minin. Dia mesti beriman. Beriman saja tak cukup. Dia perlu apa? Ya'malun. Dia perlu buat amal. Amal saja tak cukup. Dia mesti apa? Salihat. Dia mesti salih. Jadi dalam ayat ini, penutup ayat yang kedua, Allah menjelaskan apa berita gembira yang dinantikan oleh orang yang beriman. Allah kata annalahum ajran hasana, iaitu mereka akan mendapat balasan yang baik
di sisi Allah. Nak dapat balasan yang baik tak? Nak dapat balasan yang baik. Okay. Tetapi ayat 2, Allah tidak menerangkan secara khusus apa contoh balasan yang baik. Tapi ingat mudah je. Kalau Allah balas, dia pasti yang terbaik. Macam tu. Jadi kita beriman ni, apabila kita baca Quran, itulah yang kita cari. Setiap kali baca Quran, diri kita ni berubah. Berubah tu maksudnya kita makin dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah ni melalui kaedah kita takut nak buat maksiat. Kadang-kadang sampai kepada kita rajin nak buat amal. Rajin ke masjid, rajin baca Quran, banyak sedekah. Sebab apa? Sebab apabila kita baca Quran, kita jumpa kelebihan salat, kelebihan sedekah, kelebihan macam-macam. Maka apabila diri kita sentiasa berubah daripada baik kepada lebih baik, takut ni nak buat salah, nak berbohong, nak makan harta haram, kita takut sangat. Sebab apa? Sebab kita terkesan dengan isi kandungan Al-Quran. Dan kita tengok semakin hari semakin rajin buat ibadat. Semakin hari semakin dekat dengan Allah. Maknanya tercapailah tujuan diturunkan Al-Quranul Karim. Jadi kalau tuan-tuan hidupnya macam tu, maka kita ini memang betul-betul hidup dalam keadaan yang lurus. Sebab kita manusia ada emosi. Kita perlu dua elemen ni. Dia tak boleh takut saja, tapi dia perlu ada harap. Jadi untuk dapat dua keadaan tersebut, sumber utamanya adalah Al-Quran. Jadi siapa-siapa yang tercapai dua maksud tersebut, dia sedar, dia tahu diri dia macam mana, maka moga-moga tercapailah objektif turunnya Al-Quranul Karim. Dan last sekali, Allah bagi tahu dekat sisi Allah itu adanya balasan yang baik. Okay. Nak tahu apa balasan yang baik itu, kita kena baca pada ayat yang ketiga. Okey. Kalau tengok pada nota, ayat yang ketiga dia berada pada muka surat nombor 21. Okey. Siapa yang tengok menggunakan handphone, okey, tuan-tuan tak jumpalah muka surat. Sebab tuan-tuan baca guna PDF kan, PowerPoint. Kalau tuan-tuan baca guna handphone, tengok soft copy tu, tuan-tuan akan tengok slide PowerPoint tu nombor yang ke-42. Tuan-tuan jangan keliru ya. Kalau tuan-tuan tengok guna nota bercetak, dia ada muka surat dekat bawah dia. Tapi kalau tuan-tuan tengok guna handphone, soft copy, tuan-tuan akan jumpa nombor. Slide nombor berapa? Jadi kalau tuan-tuan jumpa tak slide nombor 42? Sebab dalam nota soft copy, slide PowerPoint ini semua sekali berjumlah 751. Betul tak? Jadi kalau nak tengok ayat 3 ni, dia berada pada slide nombor 42 daripada 751. Tapi kalau siapa tengok nota berbentuk hal yang bercetak, dia berada pada muka surat yang ke-21 tapi slide nombor 42. Okey, jelas tak penerangan? Sebab ada yang agak macam terkeliru, dia tengok dekat PDF dia, kenapa nombor 42? Ustaz kata muka surat 21. Dia berbeza ya. Kena faham macam tu. Okey, kita baca ayat 3 sebagai penutupan pengisian kita pada pagi ni. Ayat 3 ni fungsinya apa? Ayat 3 ni fungsinya adalah memperincikan apa balasan yang baik yang dinanti-nantikan oleh orang yang beriman dan buat amal soleh pada ayat yang ke-2. Okey. Ayat dia berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
makithina fihi abada. Makithin fihi abada, kalau kita baca terjemahan dia, mereka tetap tinggal dalam balasan baik itu selama-lamanya. Okey. Dalam bahasa Al-Quran, kita haluskan sikit dia punya bahasa dia. Makithin ni sebenarnya dia adalah perbuatan kita menanti-nanti sesuatu itu dengan penuh harapan. Itu dipanggil makithin. Tapi terjemahan secara makna kita kata mereka tetap tinggal dalam itu selama-lamanya. Tinggal apa? Jawapannya adalah syurga. Tetapi kalau kita dalamkan sikit makithin ni, sebenarnya dia adalah maksud dia mereka menanti-nanti dengan penuh harapan ni. Apa dia yang Allah nak bagi balasan yang baik seperti mana ayat 2. Tuan-tuan, saya telah ingatkan, apabila baca ayat 3, jangan lupa untuk kembali merujuk ayat sebelumnya. Faham tak maksudnya? Sebab fungsi satu ayat kepada satu ayat, fungsinya adalah untuk mentafsirkan antara ayat dengan ayat. Okay. Jadi kalau kita tengok kepada ayat 3 ni, kita tahu dah balasan baik tu apa? Balasan baik itu sudah pasti syurga. Tetapi untuk lebih lagi rasa macam nak tambahkan lagi penghayatan dia, kena ambil perkataan makithin itu, maknanya sentiasa menanti dengan penuh harapan. Contoh kalau Allah bagi tahu, okey, siapa beriman, dia buat amal soleh, dia akan dapat balasan yang baik. Kita pun ternanti-nanti, apa balasan baik tu? Apa balasan baik itu? Kalau kita ternanti-nanti dengan penuh harapan balasan baik seperti ayat 2, maknanya kita seperti ayat makithin. Maksudnya syurgalah. Orang masuk syurga ni, dia bukan dapat sekali awung nikmat tu. Dia akan masuk syurga je, dia akan menanti, apa lagi nak dapat. Itulah makithin. Okey, itu adalah isi kandungan ayat yang ke-3. Insya-Allah hari yang berikutnya kita akan bincangkan lagi untuk ayat ke-3, lepas tu kita terus masuk kepada ayat yang ke-4. Insya-Allah. Jadi manfaatkan nota yang telah diberikan secara soft copy dan juga nota yang telah diberikan secara bercetak. Tuan-tuan, nota adalah dibiayai oleh pihak pengurusan Masjid At-Taqwa. Jadi kalau tuan-tuan rasa nak menyumbang kembali kepada masjid, maka amat dialu-alukan. Tapi nota bentuk hard copy ni kalau ada lagi tak dapat, tolong maklumkan. InsyaAllah nanti akan diberikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.